Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi pada hari ini. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan ringkasan Sahih Imam Muslim. Yang mana kali terakhir kita bincang kali itu, kita dah sampai kepada okay, last kali kita bincang itu kita sampai kepada hadis nombor, kita berhenti pada hadis nombor 365. So hari ini kita akan masuk pada 366 hadis 366. Itu berkait dengan tajuk masalah, masih lagi berkaitan dengan tajuk masalah apa, afdal nawafil, ma sulliya fil bait. Afdal nawafil atau sunat adalah apa disolatkan dalam rumah. Sekejap saya share. Okey. Afdal nawafil adalah apa disolat dalam rumah. Kita sampai pada bab ni tu. Kita bincangkan berkenaan bagaimana Nabi SAW dan dari berkenaan sebut daripada Ibn Umar bahawa Nabi SAW bersabda, jadikanlah daripada solat kamu tu di rumah kamu, di antara solat kamu di rumah kamu, jangan kamu jadikan ia rumah kamu sebagai perkuburan. Maksud dia tempat ibadat. Solat tu 362 baru nak masuk okey. Okey, saya ingatkan saya baca dah. Okey, ala kulli hal, okey. 362. Okey. So ala kulli hal, jadi akhir kita baca hadis berkenaan. Nabi SAW bersabda qala baginda bersabda, ij'alu min salatikum, jadikanlah daripada solat-solat kamu tu fi buyutikum, dalam rumah kamu. Dalam rumah kamu. Jadikanlah dari solat-solat kamu tu dalam rumah kamu, dia kata. Wala tattakhiduha qubura, yang kamu jadikan rumah kamu sebagai perkuburan. Rumah yang tak ada solat dalamnya adalah seperti rumah yang mati. Rumah yang tidak ada solat dalamnya adalah seperti rumah yang yang mati, yang mati, tidak ada kehidupan dalamnya. Yang hidupnya rumah tersebut dengan zikir atau ingat kepada Allah Taala. Dan ingatan paling besar kepada Allah Taala adalah dalam solat. Kemudian 363 daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Rasulullah SAW, idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi, bila selesai atau menunaikan seorang kamu solat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka jadikanlah untuk rumahnya juga satu habuan daripada solatnya. Jadikanlah pada rumahnya, untuk rumahnya satu habuan daripada solatnya. Fa innallaha ja'ilun baitahu fi baitihi min salatihi khaira, kerana Allah Taala akan jadikan pada rumahnya, dalam rumahnya atau pada rumahnya daripada solatnya kebaikan. Kerana solat tersebut yang dibuat dalam rumah, ia akan bawa kebaikan kepada orang yang solat tersebut. Sebab itu kenapa kita kena ada solat di rumah. Dan masa solat di rumah tu macam kita terangkanlah, dia adalah berkaitan dengan tajuk kita jadikan solat sunat lebih tepat solat sunat di rumah. Adapun solat fardu memang jelas bahawa ia adalah seeloknya di masjid bagi orang-orang lelaki. Adapun untuk wanita, penggalakan tersebut tidak terjadi semikianlah. Sekejap. So apa dia? Pasal 6 okey. Okey, jadi itu maksud dia. Jadi maksud dia jadikan. Dan kemudian daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala, baginda bersabda, mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi, perumpamaan rumah yang disebut atau diingati Allah Ta'ala di dalamnya. Perumpamaan rumah yang diingati Allah Ta'ala di dalamnya adalah wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, dan rumah yang tak ingat Allah Ta'ala dalamnya, mathalul hayyi wal mayyiti, seumpama yang hidup dengan yang mati. Rumah yang ada ingatan Allah Ta'ala, dan macam sebutlah
dijadikan solat itu sebagai tanda kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Solat itu adalah tanda kita ingat Allah Taala dalam rumah tersebut. Itu di antara perkara penting yang patut patut difahamkan yang betul-betul. Difahamkan betul berkenaan dengan masalah solat di rumah. Okay. Yang macam kita sebutkan tadi, ia adalah berkaitan solat sunat, bukan solat fardu. Adapun solat sunat memang digalakkan. Adapun solat fardu di masjidlah tempat sepatutnya. Okey. Dia kata wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai tanah-tanah perkuburan atau jadikan macam kubur-kubur. Kemudian Nabi sebut inna syaitana, syaitan itu yang firu, lari, minal baitil ladzi, daripada rumah yang tuqra'u fihi, dibaca dalamnya suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Dan memang kita tahu berkaitan dia masalah apa penjagaan rumah. Siapa nak rumah dijaga, maka di antara benda penting dibuat adalah pembacaan surah Al-Baqarah dalam rumah tersebut. Di samping masalah solat. Kalau kita pada hari-hari kita baca solat dan juga pembacaan Al-Baqarah dan rumah akan menyebabkan syaitan lari rumah tersebut. Ini kadang-kadang ini saranan kita kepada orang yang rasakan rumah dia tak sedap ke, rasa macam ada gangguan ke rasa. Jadi kadang gangguan tu perasaan dia je. Okey. Jadi cara betul dia adalah dia kena usahakan untuk membaca Al-Baqarah atau banyakkan solat dalam rumah tersebut. Banyakkan solat dalam rumah berkenaan. Bukannya orang lain, kita sendiri. Kita sendiri. Dan bila sebut tentang baca tu, sebenarnya adalah pembacaan Quran tu dibaca, bukan dipasang melalui kaset ataupun melalui MP3 dan sebagainya. Sepatutnya dibaca sendiri orang berkenaan. Letih dan penat pembacaan tersebut memang kita kata ia adalah lumrah. Bila kita inginkan sesuatu, kita berpenat lelah. Tapi kadang orang kita sanggup bergolok gadai, berpenat lelah untuk orang lain buat. Untuk jaga rumah dia, diminta perlindungan supaya orang lain buatkan bacaan Quran lah untuk rumah dia. Dia sendiri tak nak baca. Janji upah orang. Ini adalah di antara attitude yang sangat salah. Bila kita nak satu benda, kita minta sendiri, Allah Ta'ala lebih baik daripada kita minta orang lain mintakan. Kalau kita dah minta, kemudian kita rasa nak tambahan permintaan, tak apalah. Tapi kita kena buat dulu. Tapi normally orang takkan buat sendiri. Untuk baca Al-Baqarah ni kan, orang tak nak buat sendiri. Ini di antara perkara-perkara yang saya perhatikan banyak orang lah, dia rasakan tak aman rumah ke, rasa rumah dia tak best ke, ataupun rasakan macam rasa bergaduh laki bini ke dalam rumah. Antara benda-benda yang perlu dibaiki adalah masalah jadikan rumah tersebut mempunyai nyawa dengan cara kita solat dalam rumah tersebut atau banyak mengingati Allah Ta'ala rumah tersebut, atau B dengan pembacaan khusus surah Al-Baqarah macam Nabi SAW sarankan. Ini adalah wahyu. Ini adalah wahyu. Orang kita tak ada surah Al-Baqarah, dia Yasin je. Orang Melayu kita Nusantara surah yang favorite adalah Yasin. Semua Yasin. Tak ada yang surah lain. Ini kena perhatikan balik. Ingatan kita kat sini kena perhatikan balik. Sebab sunnah Nabi datang. So tak sepatutnya seorang manusia tu bila dia datang sunnah Nabi SAW, dia lari kepada sunnah orang lain. Lari kepada sunnah orang lain. Ajaran untuk guru mana sekalipun takkan boleh mengatasi akan Nabi SAW punya ajaran. Ustaz, baca Baqarah tu kena habis dalam satu sitting atau within satu hari. Boleh. Jadi kalau sebaiknya dia baca satu sitting lah. 2 jam setengah kan biasanya kan. Yelah 2 jam setengah macam, yelah for 3 days. Tapi kena ingat pembacaan Al-Baqarah ni adalah untuk 3 hari. Maksudnya lepas 3 hari kena renew balik. Dalam hadis yang lain datang Nabi kata berkenaan dengan tajuk Al-Baqarah kan, bila dibaca dalam rumah, dijaga rumahnya sepanjang 3 siang. Kalau dibaca siang hari sampai 3 siang. Kalau dibaca malam sampai 3 malam. Dijaga rumah daripada syaitan. Sebab ini macam itulah pasal Nabi tak sebut pun kata masalah slowly, tapi kita sering dah bagi nasihat pada orang, kalau tak boleh baca banyak habis pun bacalah pecah-pecahkan mana dan 3 hari habis ke, walaupun ikutkan kepada yang Nabi SAW sebutkan. Lafaz Nabi sangat jelas, penghabisan surah tadi mesti dalam satu sitting, satu kali duduk yang patut ni buat. Tapi oleh kerana kita sibuk sangat dengan macam-macam dah, bila nak baca Al-Quran Ustaz lucu lah apa ni, padahal dia sibuk tengok drama. Banyak orang sibuk tengok TV, sibuk nak buat kerja lain, nak main telefon, nak main Facebook, main Twitter, nak main Instagram, nak tengok orang baca apa, tulis apa. Jadi tak adalah masa untuk baca Quran. It's not really buat tak ada masa sebenarnya, malas je. Mengaku malas sudah lah.
Dia bagi saya kan, kalau orang tak nak baca kan, dia kata macam tu, dia kata payahlah, banyaklah. Sebenarnya nak kata malas, cakap malas lah. Saya malas lah Ustaz, habis cerita. Kita tak ada ubat lain dah. Tapi kalau beri alasan macam-macam, kita akan ada hujah lah. Kita tolak balik apa dia cakap. Bahkan ada separuh orang dia kata kalau asyik baca Baqarah je, surah lain macam mana? ini perangai biasa. Perangai biasa yang ada pada masyarakat Melayu kita. Cari, dia bukan bila dengar arahan, dia nak beramal. Dia dengar arahan, dia confusekan arahan tadi, agar akhirnya tak ada amal. Akhir tak ada amal. Ini biasa orang Melayu lah. Akak kita tanya soalan biasa. Ini kita tahu. Ini masalah masyarakat kita, dosanya. Tapi ikut pada hadis Nabi SAW, pembacaan sebut sekali duduk lah. Kemudian baca lagi. Tapi benda ni sebenarnya, bila kita kerap membaca, 3 hari sekali kita baca, nescaya dia akan menjadi penyebab untuk kita hafal surah Al-Baqarah. Ustaz, kalau anak gaduh sampai tak bertegur baca Al-Baqarah, tak juga. Anak-anak ni kalau tak nak bertegur siapa dan sebagainya, kadang-kadang kita kaunseling pun ni juga. Ni benda ni biasalah. Dia sila orang manusia ni kalau dengan kawan-kawan dia cepat baik. Tapi kalau sekiranya untuk adik-beradik payah. Adik-beradik payah baik. Kalau kawan dia beberapa hari dah senyum balik. Dah mula kawan balik. BFF, best friend forever. Dia ada. Tapi kalau adik-beradik tu memang darah kita memang payah sikitlah. Tapi balik pada asal bukan baca Al-Baqarah. Maksudnya kalau kata itu kena tengok dia punya masalah apa benda yang timbul. Kadang-kadang benda ni triggered by ibu bapa sendiri. Bila ibu bapa tu sendiri melebihkan salah seorang anak tu, benda tu membawa kepada tajuk yang lain tak puas hati. Benda tu akan timbul. Kena trigger, apa pasal dia trigger macam tu? Apa pasal dia triggerkan semikian? Bukan masalah tu. Tapi masalah ego biasalah. Dan kadang manusia ni dia dapat dah satu peringkat umur barulah hancur adik-beradik. Kalau ni kata mula-mula tu, dengan adik-beradik paling teruk. Kalau ahli Jumaat ada 3 orang, 1 orang rajin baca Quran, 1 orang tak rajin tengok 1 orang rajin tengok TV, 1 orang dua-dua buat seimbang. Komen ustaz. Tak ada benda lagi. Yang penting rumah tersebut terjaga. Tapi dalam masa yang sama, rumah ni bila kita nak dia berkati oleh Allah Taala, malaikat turun, maksiat tak boleh buat. Kalau dia kata ada artis terkinja-kinja dekat depan televisyen tu dengan 60 inci besar. Lepas tu artis lompat-lompat dekat atas tu, yang pakai baju tak cukup, nampak ketiak dan sebagainya. Can you imagine malaikat tunggu lagi kat rumah tersebut? Can you imagine malaikat akan tunggu lagi kat rumah tersebut? Dengan keadaan rumah tu macam tu. Cuba fikir balik. Dia pasal environment rumah tadi, kita nakkan supaya dengan bacaan Quran turun ketenangan. Bahkan para ulama bahaskan kenapa bila disebut Al-Baqarah dibacakan, maka syaitan akan lari. Sebab bila Al-Baqarah dibacakan, antara kelebihan surah Al-Baqarah adalah malaikat akan turun untuk mendengar Al-Baqarah. Maka malaikat akan hadir pembacaan Al-Baqarah. Ini pasal hadis macam kisah Usaid bin Khudair, sahabat Nabi SAW di kalangan Nuqaba Ansar. Mana orang-orang ketua-ketua Ansar yang datang bai'ah dengan Nabi SAW. Dia kita kata kalau ikutkan kepada kisah Usaid bin Khudair ni, dia pergi kebun dia. Dia bawa kuda dia bawa anak dia. Sampai kebun dia, diikat kuda dia, letak anak dia, baring, tidur. Dan dia start solat dan baca Al-Baqarah. Bila start baca je, kuda dia melompat-lompat. Lepas tu kemudian dia berhenti. Bila berhenti, kuda dia berhenti. Bila dia baca, kuda dia lompat-lompat lagi. So dia bimbang, takut kuda tu melompat terkena anak dia. Kan kuda lompat itu takut terkena anak dia. Maka dia berhenti solat. Bila dia berhenti solat dan dia tengok ke atas kepala dia. Dia tengok ke atas, dia nampak ada awan bercahaya sedang naik ke atas. Esok paginya dia cerita kepada Nabi SAW. Berkenaan dengan apa yang dia nampak di kebun dia. Nabi kata, Ibn Khudair, Nabi kata, teruskan baca. Nabi kata, lepas tu dia kata, Rasulullah, aku bimbang anak aku. Dia kata, Rasulullah Ibn Khudair, kalau kau teruskan baca macam tadi, nasihat pagi ni, para orang ramai akan nampak malaikat atas kebun kau. Malaikat akan bergentayangan dekat atas kebun dia kerana bacaan surah Al-Baqarah. So bila Al-Baqarah dibaca, balik pada perkaitan kisah kita, malaikat datang, syaitan lari. Di antara kelebihan surah Al-Baqarah adalah malaikat akan datang. Cuma malaikat penuh kat rumah kita, larilah syaitan. Sekarang ni masuk problem kedua dia adalah rumah kita buat apa? Syaitan lari dah, tapi kita buka televisyen. Kan buat benda-benda tak senonoh ada. So kita expect malaikat tunggu ke? Dengan keadaan rumah tu macam tu.
Rumah tu macam tu kan. Kita kata dalam keadaan apa, keadaan sangat-sangat tidak proper. Dia punya environment. Environment semua mengarut. Pagi pasang lagu muzik, petang lagu muzik. Pagi Mariah Carey, petang orang ni, petang sekian, nyanyi panjang. Tang mana agak-agaknya malaikat nak masuk dalam rumah tu? Tang mana malaikat akan masuk rumah tu? Kalau dia kata 3 orang tu pecahkan, seorang macam ni, seorang macam tu, seorang sekian kan. Ini masalah dia sebab kita tahu bahawa konsep dia kena kebersamaan. Faham tak? Yang buat ibadat jangan rasakan dia seorang je bagus. Sepatutnya dia kena ajak orang lain juga buat ibadat yang sama. At least kata kalau ada kawan yang suka tengok TV tu, at least suruh dia kosongkan waktu dia, at least pagi ke apa, ambil dua muka surat daripada Al-Quran. At least encourage each other. Sebab kita ni Muslim ni, mukmin ni, dia saling sokong menyokong untuk kebaikan. Kita akan biarkan diri orang lain terumbang-ambing dan rosak, kita dia baik. Tak ada. Dalam Islam tak ada yang tu. Orang paling buruk perangai adalah orang yang dia nak lepas diri seorang-seorang. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu, hatta yuhibba li akhi, sampai dia suka untuk saudara dia, ma yuhibbun nafsi, apa dia suka untuk diri sendiri. Mana apa dia suka untuk diri dia suka untuk saudara dia juga. Itu konsep mukmin yang betul. Adapun konsep adapun cara mukmin yang macam apa? Macam yang sekarang ni orang kita duk baik seorang kan. Ini tak ada. No such thing. Tak dah nasihat orang tak dengar, tajuk lain. Kalau kita dah nasihat orang tak dengar, itu tajuk lain. Tapi kalau dia kata tak nasihat langsung, dan rasa apa lakum dinukum waliyadin, semua mukmin, semua muslim, itu masalah. Sebab tu kita kadang sibuk berkenaan masalah memperingatkan orang tentang kesesatan dan sebagainya. Sebab kita bimbang dia orang akan tertelan. Ditelan oleh kesesatan tadi. Begitu bukan kita selamat seorang kita sengih. Kita bimbang kerana kita tak tolong orang, nanti Allah Ta'ala takkan lepaskan kita. Ini tak boleh ada selfishness. Sikap penting diri sendiri itu tak boleh wujud dalam perangai atau sikap seorang mukmin. Okey. Pernah baca Al-Baqarah dalam pada yang kerasukan tak habis surah lari jin tu. Lepas tu berhenti dah. Itu masalah dia. Sebenarnya patut dijadikan bacaan amalan, bukan ketika untuk halau hantu je. Quran bukan untuk halau hantu. Quran bukan untuk halau hantu. Ini makluman ya, kena perhatikan balik. Quran bukan untuk halau hantu. Quran untuk dibaca, difahami dan diamalkan. Bukan hanya setakat halau hantu. Ini pasal kena ingat sebab basic asal dia macam ni. Bila yang para ulama bincang tentang logik ni tadi kan, macam mana bila baca Al-Baqarah, syaitan lari. Syaitan lari, tak masuk rumah baca Al-Baqarah. Sebab malaikat penuh. Bila malaikat penuh, syaitan lari. Itu maksud dia. Bila malaikat penuh, dalam rumah berkenaan, syaitan kan larilah. Tak ada ruang untuk lepak. Mana dia macam duduk sebelah malaikat. Khabar bang. Okey. Mana ada macam tu? Mana boleh syaitan buat macam tu dengan para malaikat? Sebab tu, itu konsep dia. Adapun bacaan Quran tadi melarikan syaitan dan sebagainya, kena jaga sikit. Ini kefahaman yang agak salah. So, kalau kita lihat dalam Quran Karim, dalam akhir macam dalam surah An-Nahlu. An-Nahlu 99-100 kan Allah Ta'ala kan? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak membaca Al-Quran, maka minta perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Ini arahan Allah Ta'ala. Kalau nak baca Quran, suruh sebut isti'adzah. Minta perlindungan Allah Ta'ala. Maksudnya bila kita baca Quran, syaitan lari ke datang. Syaitan lari ke datang. Kalau Quran suruh nak baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksud dia ketika kita nak baca Quran tu, syaitan lari ke datang. Syaitan lari ke datang? Ini soalan ni. Datanglah. Syaitan datanglah. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala lindung kita. Sebab dia akan kacau pemahaman kita. Itu masalah dia. Sebab tu kalau macam kata ni kan, baca Al-Baqarah pada orang kena rasuk. Kadang-kadang kena rasuk ni bukan kena rasuk sangat pun. Saya ingat benda ni nanti lain kali bincangkan tajuk ni. Pasal memang ada baru ni kita buka sekejap sepadan kan. Selangor saya pergi naik sampai ke pergi ke Perlis. So bila jumpa dengan dekat pergi kat Raya Terubung, salah seorang di antara yang jemaah yang datang tu, dia sebenarnya pengamal perubatan Islam daripada kumpulan A, kumpulan something lah. Kemudian bila dia cerita balik kat saya pengalaman dia. Sebab dia dengar saya pernah bagi pembentangan tentang tajuk alam mistik, mesti alam mistik dan Islam. Dia cuba try, dia cuba
dengan tidak baca ayat ruqyah kepada orang yang kena ruqyah tu, yang kena rasuk, budak sekolah perempuan. So dia ustaz, dia cikgu kan. Jadi bila perempuan orang kata kena rasuk kan, dia cuba tak nak bacakan ayat ruqyah, tapi dia pergi kat budak perempuan tu, lepas orang lain tak ada kan, dia suruh orang lain pergi, lepas tu sembang, dia kata kenapa macam ni. In the end perempuan tu open up, kata apa, budak perempuan tu kata saya kena cabul. Kan? Saya kena cabul, dia kata itu. Jadi histeria yang berlaku tu bukan sebab hantu datang. Dia frustrated, dia rasa geram, marah, dia jerit. Itu je cerita dia. India dapat tahu cerita dia bukan sebab hantu pun. Apa benda ni, jin setan tu ustaz, jin setan tu ustaz tak mengaku ada Allah, benda kau ni. Okey, baik. Jadi tinggalkan. Jadi masalahnya kalau kata kita baca Al-Baqarah tadi, ikut pada adabnya macam Nabi yang sarankan adalah kita baca keseluruhan surah untuk penjagaan rumah kita untuk 3 days only. After that restart balik untuk jadi amalan seterusnya. Okay? Ustaz baca mana-mana pun kat rumah malaikat datang kan, atau ini kelebihan surah Al-Baqarah. Ini masalah dia, orang bagi tahu kisah Usaid bin Khudair tadi, bagaimana malaikat turun kat kebun dia. Kita bagi tahu kan. Sebab tu jadi para ulama nak reason. Apa reason? Nabi sebut baca Al-Baqarah syaitan lari. So kita relate dengan hukum kisah tadi. Mana malaikat datang turun mendengar Al-Baqarah. Orang kata semua kita semua surah. Itu bukan cara kita. Itu logik akal kita. Itu logik akal kita. Time kita belajar pun sekarang ni syaitan lari. Patutnya pasal malaikat datang. Sepatutnya lah dalam kelas majlis ilmu kan. Malaikat datang. Kan memayungkan sayap ke atas penuntut ilmu. So itu benda bukan tajuk dia. Tajuk sekarang kita pegang dalil. Kalau dia kata orang tu ada dalil, macam kalau baca surah jin syaitan lari. Bawa dalil dia. Sekarang kita ada dalil surah Al-Baqarah. Kita ada dalil surah Al-Baqarah. Untuk jaga rumah. Kalau awak tak nak, tak ada hal. Cari benda lain, tak ada masalah. Okay, baik. Jadi tak ada timbul tajuk. Pasal kita bincang sekarang ni masalah apa relevan para ulama kata. Yang Nabi kata Al-Baqarah ni akan menyebabkan syaitan lari. Sebab balik pada asal, kisah yang mana para sahabat Nabi baca Al-Baqarah, turun awan tu physically, awan bercahaya tu turun. Malaikat turun fizikal hadir kepada bacaan mereka. Bahkan bila Nabi kata teruskan baca, maksud dia kalau dia terus baca dan lepas dia tinggalkan nanti, malaikat masih berada dekat situ. Sebab Nabi kata dalam hadis berkenaan, Nabi kata kalau sekiranya kau teruskan baca, nescaya pagi ini orang ramai di Madinah akan dapat lihat malaikat atas kebun kau. Kalau kau teruskan baca. Means that after dia finish baca, malaikat akan kekalkan. Tapi kalau dia baca separuh, naik balik lah. Itu yang cerita dia. Basic dia macam tu, okay? Baik, faham? Okay, sambung. Okay. 366. Salsumiyah, Sitausitin. Wa an Zaid bin Thabitin. Zaid bin Thabit. Radallahu anhu. Qala berkata Zaid bin Thabit. Dia kata, ihtajara Rasulullah SAW hujairatan. Telah berbilik, berbenteng. Asal dia hajara, sekatan atau dinding. Jadi Nabi SAW telah jadikan benteng atau bilik, ya, hujairatan, satu bilik, satu kawasan halangan, bi khasfatin aw hasirin, dengan khasfah atau dengan tika. Tika. Khasfah atau hasir sama. Kalau kita buka dekat footnote bawah tu, bila hasir, khasfah, dia benda yang sama, ya. Khasfah dan hasir makna wahid. Dia adalah tika yang dianyam, yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk jadikan sebagai dinding. Jadi Nabi buat macam bulat, tegakkan tika tu, Nabi solat dekat dalam keadaan tersebut. Solat dalam lingkungan tu. Okay. Maksudnya Nabi jadikan bilik. Kemudian fakharaja Rasulullah SAW yusalli fiha. Lalu keluarlah Rasulullah SAW solat dalamnya. Lepas ditegakkan tika tu, dia solat dalam kawasan tika berkenaan. Fatataba'an nasu, fatatabba' ilaihi rijalun, maka telah mengikut kepada baginda sekumpulan lelaki. Tengok Nabi solat, follow Nabi solat Nabi dari belakang. Okey, itu yang pertama. Waja'u yusalluna bisolati. Lalu mereka pun datang solat dengan solat mereka, solat baginda. Mereka datang dan solat dengan solat baginda sallallahu alaihi wasallam.
Qala perawi kata perawi Zaid bin Thabit dia kata qala thumma ja'u lailatan fahadaru. Kemudian orang datang lagi satu malam dan mereka hadir tunggu nak solat dengan Nabi. Tapi wa abta'a Rasulullah SAW anhum, namun telah melewatkan, lambat keluar Rasulullah SAW terhadap mereka. Rasulullah tak keluar. Falam yakhruj, baginda tidak keluar langsung. Bukan sangat lewat, tak keluar langsung. Tunggu tak keluar sampai akhir rupa tak keluar langsung. Farafa'u aswatahum, lalu mereka tinggikan suara mereka. Ini masalah jugalah. Perangai mungkin sebahagian tu ada badui sebagainya. Dia perangai dia bila tak dapat apa dia nak, dia akan marah-marah. Dia akan sensitif. So Nabi tak keluar, dia bising kat luar. Dan ni benar memang bilik Nabi tidur tu kan bercantum dengan masjid. So bila orang bising kat sini, memang bunyi tu dengar lah. Kan? Jadi mereka tinggi suara mereka. Wahasabul baba. Mereka baling batu kecil kat pintu. Macam ini bayang perangai apa, sebahagian para sahabat. Bukan semua sebahagian. Dia ambil batu kecil, dia baling kat pintu rumah Rasulullah SAW. Maka fakhraja ilaihim Rasulullah SAW mughdiba. Lalu telah keluar kepada mereka Rasulullah SAW dalam keadaan marah. Faqala lahum, maka baginda bersabda kepada mereka. Baginda bersabda kepada mereka, ma zala bikum sani'ikum hatta zanantu annahu sayuktabu alaikum. Ma zala, berterusanlah pada kalian perbuatan atau kerja kalian, ibadat kalian, macam kalian follow aku tu berterusan sampaikan hatta zanantu annahu sayuktabu alaikum, sampai aku sangka bahawa ia akan difardukan ke atas kalian. Nabi tak nak keluar sebab takut kalau baginda teruskan solat berkenaan, akhirnya Allah SWT jadikan ia satu kewajipan ke atas mereka untuk solat untuk solat ni nanti kita bincang ni tarawih ni pada solat qiyam Ramadan. Dia tak wajib, tapi dalam masa kalau asyik buat berterusan, nescaya mungkin akan menjadi wajib ke atas kamu. Ini kebimbangan Nabi, takut solat itu jadi wajib. Maka Nabi kata, fa'alaikum bis salati fi buyutikum. Maka wajib ke atas kamu, digesa ke atas kamu, disarankan ke atas kamu untuk solat di rumah-rumah kamu sendiri. Nabi nak galakkan mereka solat di rumah masing-masing. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktub illa fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa as-salatul maktubah illa as-salatu al-maktubatu. Fa inna khaira salati al-mar'i, sebaik-baik solat seorang manusia, seorang tu adalah bukan illa salatal maktubah. Dia kata kerana sungguhnya sebaik-baik, sebab fa inna khairu salatil mar'i fi baitihi, kerana sungguhnya sebaik-baik solat seorang manusia itu adalah di rumahnya, kecuali solat yang difardukan. Itu yang mana digalakkan untuk orang tersebut digerza, bahkan sebahagian para ulama kata diwajibkan untuk berjemaah di masjid. Ini contoh jadi kita faham kat sini. So, bila baginda SAW elakkan untuk keluar, sebab takut dia menjadi kewajipan ke atas mereka. Lalu jadi wajib, mereka tak larat, takkan mampu untuk laksanakan. So Nabi SAW maklumkan mereka kenapa baginda tak keluar. Pasal perbuatan mereka berterusan. Sebab benda ni kalau kita lihat dalam Quran Karim, dalam kisah ada 3 kisah. Antaranya kisah ayat 187 surah Al-Baqarah berkaitan dengan orang-orang Islam di Madinah dahulu ketika difardu kat mereka puasa Ramadan. Jadi diorang sebenarnya dalam puasa Ramadan ni yang dituntut sebenarnya adalah masalah siang tu puasa. Adapun malam tu tak pernah cakap apa-apa, tak biarkan kosong. Tak cerita pada mereka apa-apa. Tapi mereka lepas tu telah buat janji ke atas diri masing-masing bahawa mereka tidak akan sentuh isteri pun pada waktu malam. Sibuk siang puasa, malam tak tekan sentuh isteri. Tak nak hubungan seksual langsung. Kononnya macam nak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya asal benda tu Nabi tak pernah suruh pun, tapi diorang voluntarily sendiri kata nak buat. Tapi Allah Taala isyaratkan bila dalam surah dalam surah Al-Baqarah 187 tu, kalau Taala firmankan uhilla lakum liyatasiyamir rafathu ila nisaikum.
dihalalkan malam berpuasa tu untuk kamu cakap perkara-perkara yang baru pada persetubuhan dengan isteri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian ada pakaian mereka, mereka adalah pakaian bagi kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtalun anfusakum. Allah telah tahu bahawa kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Mana benda tu Allah tak wajibkan, tapi dia janji sendiri, maka dia buat perbuatan dilanggar tu, dia pengkhianatan kat diri sendiri. Fataba alaikum. Maka Allah bertaubat keras kamu. Wa'afa ankum, Allah Ta'ala maafkan kamu. Maksudnya kalau kita faham daripada ayat tersebut, 187 tu, benda yang asal tak wajib menjadi wajib bila orang tersebut kebeterusan mewajibkan atas diri dia. Allah Ta'ala jadikan benda tu wajib. Macam kalau pada ahli kitab pun benda sama. Jadi kisah mereka mewajibkan atas diri mereka ni rahbaniyah, priesthood. Okey. Okey. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-27. Al-Hadid 27. Al-Hadid 27. Okay, memang dalam surah Al-Hadid 27 ni kat sini kita dapat lihatlah kan berkenaan dengan macam mana pada pada orang-orang Kristian contohnya priesthood ataupun celibacy, dia tak nak kahwin sebenarnya itu benda tu hanyalah timbul bila mereka sendiri yang wajibkan. Asal tak pernah wajib. Sekejap. Macam ni. Okey, Ustaz, adakah solat 4 rakaat lepas isyak sahih? Ya. Solat lepas isyak 4 rakaat tu hadis tu sahih, betul. Dia masalah sama dengan pahala. Jadi sama pahala banyak benda sama pahala. Macam orang yang niat nak bangun malam tapi tak bangun malam, dia dapat pahala sepanjang malam tapi tak serupa dengan orang yang dapat bangun terus. Ni kena fahamkan, relatekan tentang tajuk masalah. Benda serupa pahala tapi berbeza dari segi masalah nilai. Macam orang mati syahid. Orang yang dibunuh oleh Allah Ta'ala di jalan fisabilillah mati syahid. Orang mati wabak penyakit pun mati syahid. Orang mati kerana apa? Penyakit dalam perut, syahid. Mati tenggelam, syahid. So kita ada satu pahala yang kadang-kadang disebut untuk banyak amalan. So dia tak ada sebarang confusion kat situ. Tak ada kekeliruan pun. Memang hadis itu adalah benar. Baik. Ustaz, kalau kita baca pagi, lepas tu sambung petang pula Al-Baqarah, tu valid tak? Wallahualam. Kalau ikut pada kisah Ustaz Mukhudah, dia berhenti baca, malaikat naik. Dia berhenti baca, malaikat naik balik. Tak tunggu. So jadi saya ulang balik. Tapi untuk training diri, permulaan kita train diri kita, mungkin kita ambil sikit-sikit tak apalah. Tapi lepas dah mahir, dan Al-Baqarah dia lancar di lidah kita, maka kita bolehlah baca sekaligus. Tu je. Kena latihan lah. Kena latihan, baik. Yang soalan yang lain tu nanti kita bincang. Tak ada kaitan dengan tajuk. Baik. Okay, dan surah Al-Hadid. Kita tunjukkan. Bagaimana benda yang asalnya tidak wajib, dia boleh menjadi kewajipan kerana benda tersebut dilakukan oleh orang beriman dan mereka janji Allah Ta'ala untuk mematuhinya. Okey. Al-Hadid 28 Al-Hadid 28. Kalau tak nyatakan ayat tersebut, nanti kita buka tunjuk Al-Hadid 28 ya. Okey. Al-Hadid 28 orang nyatakan thumma qaffayna ala atharihim birusulina. Kemudian kami susulkan atas jejak-jejak rasul-rasul yang datang sebelum tu dengan utusan-utusan kami yang lain. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan kami susulkan dengan Isa bin Maryam. Tak keluar lagi? Mana dia? Sekejap. Dia tak boleh share lagi. Zoom sangkut. Sekejap.
Okey. Okey. Ayat surah Al-Hadid 28. Al-Hadid 28 Macam boleh hilang tu. Sekejap. Okay, lepas Allah Ta'ala sebutkan berkenaan Rasul-Rasul sebelum daripada Isa AS. Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala cerita. Jadi ini kita nak ambil macam mana kes Nabi kata pada para sahabat, berterusan kalian dengan perbuatan kalian, sampaikan aku bimbang, aku menyangka, aku rasakan, ia kena fardukan ke atas kalian. So kerana bimbang jadi fardu, maka diberhentikan daripada pelaksanaan secara berjemaah. Yang berlaku lah, yang kita solat qiyam Ramadan tu, atau tarawih. Jadi okay, dalam ayat tersebut datang Allah nyatakan thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina. Kami susulkan pada jejak-jejak mereka, jejak rasul-rasul berkenaan dengan utusan-utusan kami yang lain. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Dan kami susulkan dengan Isa bin Maryam. Isa bin Maryam Wa atainahu al-injil dan kami berikan Isa bin Maryam Injil. Kami berikan Isa bin Maryam akan Injil. Kami berikan Isa bin Maryam Injil. Mana dia? Okey. Okey, dia kata berikan Injil. Diberikan Injil. Kemudian waja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha. Kami jadikan pada hati pengikut-pengikut Isa, ya. Kami jadikan pada hati pengikut-pengikut Isa alaihissalam, dia kata 28. Okey. 27. 27. Okey. Ayat ini Allah nyatakan. Macam mana lah? Sekejap, sekali lagi. Okey, ayat ni Ayat 27. Allah nyatakan summa qaffayna ala atharihim bi rusulina. Ini kami susulkan atas jejak-jejak rasul-rasul sebelum tu, Ibrahim, Nuh dan sebagainya, kan? Dengan rasul kami. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Dan kami susulkan dengan Isa bin Maryam. Wa atainahu al-injila. Kami berikan Isa bin Maryam Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu. Dan kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikuti Isa ra'fatan, kelembutan, wa rahmatan, dan juga belas kasihan, sifat belas. Tapi warahbaniyatan ibtada'uha. Warahbaniyatan ibtada'uha. Namun rahbaniyah, priesthood tu mereka ada-adakan ia. Ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Tidak kami wajibkan ia ke atas mereka. Yang kami suruh adalah mencari redha Allah Ta'ala. Namun lepas mereka wajibkan, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Namun mereka tidak pula jaga ia dengan sebenar-benar penjagaannya. Fa'atainal ladina amanu minhum ajrahum. Kami berikan siapa beriman dengan mereka akan ganjaran mereka. Wa katsirum minhum fasiqun. Ramai dengan mereka ni adalah fasik. Maksud kat situ nampak jelas kan? Bagaimana rahbaniyah ni, priesthood ni direka, tapi akhirnya menjadi wajib. Sebab tu macam dalam hadis yang kita belajar sekarang pun macam tu juga, kerana Nabi SAW bimbang difardukan ke atas mereka akan solat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan tu. Okey. Okey. Dia kata kerana bimbang. Betul Nabi pun sebut fa inna khairas salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubata. Kerana sungguhnya sebaik-baik solat seorang tu adalah di rumahnya kecuali solat yang difardukan. Itu saja yang dia tidak dituntut dibuat di rumah. Okey, baik. Seterusnya. Mi'ah samaniyah. Bab ahabbul a'mali ila Allahi adwamuhu wa in qalla. Bab ahabbul amali ila Allahi adwamuhu wa in qalla. Wa karahiyatut ta'ammuqi wat tashdid. Salasmi'ah sab'ah wa sittin. An Aisyata ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat
Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasirun. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasirun. Wa kana yuhajjiruhu min al-laili fayusalli fihi. Wa kana yuhajjiruhu min al-laili fayusalli fihi. Faja'ala an-nasu yusalluna bi salatihi. Faja'ala an-nasu yusalluna bi salatihi. Wa yabsutuhu bin nahari. Wa yabsutuhu bin nahari. Fathabu. Fathabu. Dhata laylatin. Dhata laylatin. Faqala. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah madu bima alaihi. Madu bima alaihi. Wa in qalla. Wa in qalla. Wa kana alu Muhammadin idza amilu amalan asbatuhu. Wa kana alu Muhammadin idza amilu amalan asbatuhu. 368 an Alqamah qala rahimahullah qala sa'altu Aisyata ummul mu'minina radhiyallahu anha qultu ya ummul mu'minin kaifa kana amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal kana yakhussu syai'an min al-ayyami qalat la kana amaluhu dimatan wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'u 369 wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjida. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida. Wa hablun mamdudun baina sariyataihi. Wa hablun mamdudun baina sariyatain. Faqala ma hadha? Faqalu li Zainab tusalli fa idza kasilat aw fatarat amsakat bihi. Faqalu li Zainab tusalli fa idza kasilat aw fatarat amsakat bihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza kasila aw fatara qa'ada wa fi riwayatin falyaq'ud wa an 370 wa an Aisyata radhiyallahu anha anna al-hawla'a bintat Tuwaitin marrat biha wa indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat hadhihi al-hawla'u bintu Tuwaitin wa za'amu annaha la tanamu al-layla فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناموا الليلة خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا bab an
an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu Isnin wa sab'in wa thalathmi'ah Isnin wa sab'in wa thalathmi'ah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'ana ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'. Baik. Apa lagi? Okey, 108. Bab, sekejap sebelum tu, benda soalan ni. Benda ni. Soalan dari YouTube, kalau kita solat fardu dan sunat di rumah, perlu lokasinya berlainan atau madai kedua-duanya dibuat satu tempat yang sama? Ikut pada hadis yang kita bincang dulu, yang sahabat Nabi SAW minta Nabi datang rumah dia untuk buat musalla bagi dia, buat tempat khas bagi dia dan rumah untuk dia solat. Kita lihat dia satu tempat je lah, tak perlu banyak-banyak tempat. Masalah memang ada riwayat mengenai memperbanyakkan tempat sujud untuk menjadi menjadi saksi kat atas kita. Itu tajuk lain lah, tapi yang pentingnya tak ada timbul tajuk larangan atau galakan. Ada setengah ulama memegang tajuk ahli tempat supaya kita dapat bezakan antara fardu dan sunat. Tu ada juga. Okey. Ustaz, orang pregnant syarat mampu berdiri, adakah dia terus duduk di kerusi atau berdiri dulu dan duduk rukuk? Ini berkenaan dengan tajuk masalah orang yang solat duduk. Kita pegang dengan pendapat yang kalau dia tak larat berdiri terus duduk daripada mula, bukan kena berdiri duduk kat atas kerusi, tak perlu. Sebab dalam tajuk ni tadi yang hujah orang yang kata tak boleh duduk terus, kena dia boleh berdiri, maka berdiri dulu kemudian berduduk. Diorang pegang dengan hadis Nabi kata idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum, bila aku perintahkan buat satu perkara maka buat sedaya upaya kamu. Okey, word itu betul, tapi masalahnya kita ada hadis lain yang Nabi sendiri SAW, kita kata bila baginda dijatuhkan oleh kuda baginda dijatuhkan, baginda melecet badan, tak patah, boleh berdiri dan sebagainya, tapi Nabi solat duduk. So bila kita faham kat situ, kaedah dia adalah solat duduk ni kalau orang tak dapat nak khusyuk dengan berdiri, sekenarai kesakitan yang ada, bukan pasal dia pemalas. Kalau pemalas memang kena laknat Allah Ta'ala lah, itu masalah lain. Yang kita bincangkan mengenai masalah orang tersebut, dia memang ada kesukaran diri, lutut sakit ke, pinggang sakit ke, kalau berdiri lama, maka dia terus duduklah, siap. Buat solat dalam keadaan kesakitan bukan digalakkan. Kalau kita kes makan pun lapar, kita kena makan dulu baru solat. Kalau kita sakit perut, pergi buang air dulu baru solat. So kenapa masalah ini timbul? Dan orang tu tak dihilang sakit dia, so dia boleh duduk lah di awal. Duduk daripada awal, tak ada masalah. Tak timbul tajuk masalah berdiri baru duduk. Itu panggil fusion ni, gabungan di antara solat berdiri dan duduk. Sedangkan Nabi SAW bila kata pada sahabat baginda, solli qa'iman, solat keadaan berdiri, diri tu adalah satu part dia. Maksudnya kalau tak boleh duduk, maksudnya duduk daripada awal lah, bukan duduk berdiri dan duduk. So Nabi dia kata solat berdiri, kalau tak boleh duduk, kalau tak boleh mengiring. So Nabi sebutnya tu ikut tertib dia, maksudnya benda tu masalah kalau dah duduk lah, kenapa nak duduk diri pula? Okey, baik. Okay, sambung. Bab ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Bab ahabbul amali, amalan paling disukai. Amalan paling disukai ilallah, di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala
adalah adwamuhu, yang paling berterusan di antaranya. Yang paling berterusan di antaranya. Wa in qalla, sekalipun ia sedikit. Sekalipun ia sedikit, itu tak ada masalah. Pasal itu yang paling orang suka. Asalkan dia berterusan. Dan wa karahiyatu ta'ammuqi wa tasydid, dan ketidaksukaan, tidak digemari akan perbuatan memperdalam-dalamkan dan juga mengetat-ngetatkan diri, menyusah-nyusahkan diri, memaksa diri, maksud dia maksa diri, tak disukai, dimakruhkan, bahkan tidak diperlukan langsung. Betul-betul Nabi kata jangan buat. Okey, jangan buat. Okey, 367. An Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, daripada Aisyah bahawa Aisyah berkata, ni perawi itu kata daripada Aisyah bahawa Aisyah berkata, kana li Rasulillah SAW hasirun. Dahulu Rasulullah SAW ada hasir, ada tikar. Dia macam soalan sambungan pada hadis yang sebelum ni. Yang berkenaan dengan tajuk Nabi jadikan tikar sebagai bilik, sebagai penghadang. Jadi macam apa? Cubicle lah. Dia asingkan daripada yang lain. Okay? Dia jadikan pengasingan daripada yang lain. Okay, jadi kata, dahulu Rasulullah SAW mempunyai hasir. Ada, baginda ada hasir, ada tikar. Dan tikar tu, wa kana yuhajjiruhu minal laili fa yusalli fihi. Baginda dahulu menjadikan dia bilik. Yuhajjiruhu, jadikan bilik. Ada kat bawah tu tuliskan, dia kata yuhajjiruhu ihtajara hawata, dia kelilingkan satu tempat daripada masjid, dia tegakkan tikar tersebut, ya. Tegakkan tikar tu untuk menghalang orang lain daripada lintas depan dan sebagainya lah, supaya dia dapat khusyukkan diri untuk ibadat. Tutup supaya orang lintas tak nampak dia sibuk dengan dia dalam kawasan terhalang tersebut. Okey. So dia kata okey, minal fihi, baginda jadikan dia macam bilik lah padanya, baginda akan duduk situ. Kemudian faja'alan nasu yusalluna bi salatihi. Lalu orang ramai pun jadi solat dengan solat baginda. Mana Aisyah ceritakan tentang tikar tu. Yang Nabi dahulu jadikan macam bilik solat, dan tu orang ramai pun ikut Nabi solat. Wa basata wa yabsutuhu bin nahar. Nabi bentangkan akan tikar berkenaan pada waktu siang. Siang dibentangkan, malam dijadikan sebagai penghadang untuk dia solat. Okey. Maka dia kata fasabu ay raja'u lis-salah. Lalu mereka orang ramai pun berkumpul lah. Bila Nabi asyik buat macam tu, maka orang ramai berkumpul untuk solat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda solat, diorang pun nak solat sekali. Tapi kita pernah ingat, kita orang sebut dulu, bila kita bincang berkenaan hadis daripada Hudzaifah, daripada hadis beberapa orang sahabat, solat Nabi SAW ketika baginda solat malam, bacaan Nabi adalah sangat panjang. Bacaan Nabi adalah sangat panjang. Baginda tidak panggil apa? Tidak panggil apa, baca pendek-pendek ketika solat malam, baginda solat panjang. Ketika solat siang solat fardu biasa ni ya, Nabi akan pendek-pendekkan. Tapi ketika solat qiyam, Nabi akan panjangkan bacaan. So bila orang ramai duk follow Nabi, kan itu kan meletihkan mereka. Nabi tak nak menyusahkan mereka. Maka Nabi kata apa? Faqala dzata lailatin. Maka orang ramai berkumpul, dan satu malam, faqala, pada satu malam baginda pun bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Hai manusia sekalian, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ambillah kalian daripada amalan-amalan, dapatkanlah kalian daripada amalan-amalan apa kalian terpampu atau terupaya. Kalian berupaya, maka kalian patut bekerja untuk itu, patut kejar mana yang kalian mampu. Jadi kita macam daripada biasalah kita mampu berpuasa, banyakkan puasa. Kalau mampu banyak solat malam, solat sunat, baca solat sunat. Kalau kita banyak bersedekah, banyakkan sedekah. So kita kena cari amalan untuk apa kita mampu. Baik fizikal ataupun masalah harta dan sebagainya, kena ambil kemampuan kita. Jangan kita pergi gatal ikat bagi kita benda kita tak mampu buat. Buat benda yang tak mampu, dua kata keupayaan. So Nabi SAW, bila Nabi solat panjang, Nabi kesian kat diorang. Tapi pada solat malam, tidak ada halangan untuk seorang tu baca panjang atau pendek. Itu hak dia. Itu hak dia. Kalau dia dilantik jadi imam, memang hak dia lah untuk baca panjang atau pendek. So Nabi solat sendiri, diorang datang follow, Nabi tak hiraukan. Begitu solat baginda sallallahu alaihi wasallam. So baginda tunjukkan bahawa baginda akan teruskan juga solat. Tapi bila teruskan, dia kesian tengok diorang tak mampu. Maka Nabi berkata,
wahai manusia sekalian, wajib mestilah kat atas kalian mengambil daripada amalan dah, ambillah daripada amalan-amalan apa kalian terupaya, apa kalian mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Kerana Allah takkan jemu, daripada malal. Malalun, jemu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Kerana Allah takkan jemu dengan kamu sendiri yang jemu. Allah tak pernah jemu. Tapi kamu akan jemu. Wa in ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi. Dan sebenarnya amalan paling disukai sisi Allah Taala, amalan paling disukai sisi Allah Taala adalah ma duwima alaihi, apa yang disentiasakan di atasnya. Mana berterusan di atasnya. Wa in qalla, sekalipun dia sedikit. Sekalipun dia adalah sedikit. Dan penjelasan dia adalah wa kana alu Muhammadin. Dahulunya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza amilu amalan asbatuhu. Bila mereka buat satu amalan, mereka beramal akan satu amalan, maka mereka kan tetapkan ia. Maksud takkan tinggal sampai mati. Kita celup-celup. Ada rajin puasa, kita puasa. Rajin solat, kita solat. Rajin baca Quran. Tapi lain kita tinggal, buat benda lain pula. Kita main umpat-umpat. Tapi kepada keluarga Nabi SAW, atau para sahabat baginda SAW, macam kisah Amr bin As, punya anak. Itu Abdullah bin Amr. Dia kan terkenal sebagai abid di kalangan para sahabat. Sangat kuat ibadat. Tapi bila mana satu peringkat bila mana dia buat satu benda puasa sepanjang setahun dan khatam Quran tiap hari. Jadi Nabi pergi jumpa dia, Nabi tegur dia balik. Nabi tegur balik nak betulkan tentang fahaman dia. Yang mana kita kata benda tu. Jadi Nabi sebut, dan dia pula bila Nabi tegur tentang puasa, asal dia puasa setahun. Kemudian Nabi turunkan. Last sekali dia pegang yang terakhir Nabi bagi pada dia sebagai tawaran untuk apa seperti puasa Nabi Daud. Sehari buka, sehari puasa. So dia buat sampai umur dah tua, tiba-tiba dia dah tak larat. Maka dia kata, alangkah baiknya kalau dahulu aku taat Abul Qasim. Tidaklah bagi ke keringanan, aku beratkan, dan jadi aku beratkan, maka kena balik pada aku. Aku langsung tak larat. Dan dia kata apa? Dan dia kata, alangkah baiknya kalau aku taat Abul Qasim. Maka sekarang dah tua, tak larat. Kalau aku taat Abul Qasim, dia bagi aku sikit, aku beri langgar juga. Nakkan lagi berat. So dia bagi aku paling berat. Daripada tua aku tak larat. Dia menyesal tak ikut Nabi punya tawaran. Actually Nabi tawaran Nabi tu pasal once dah buat dia tak tinggalkan. Once dah mula dia tak tinggalkan. Ini sikap yang patut ada pada kita semua. Bila kita beramal, jangan kita amal kita tu tadi kita ikut musim. Macam sekarang ni amalan kita kebanyakannya ikut musim lah. Kalau Ramadan, rajinlah. Lepas Ramadan hilang balik. Bila memang kita tahu Qarin terikat pada Ramadan mungkin jadi sebab itu orang rajin beribadat. Tapi dalam masa sama training tu mesti tak terasa langsung. Mesti kita terasa bagaimana kesan ibadat tadi kepada diri kita, mesti kita ada rasa. Kalau kita butakan diri kita, masalah lah. Tak kena macam tu. Kat sini dia kata keluarga Muhammad bila buat satu amalan mereka akan asbatuhu, mereka tetapkan, takkan tinggalkan langsung. Ini pegangan para sahabat selepas tu. Okey. Kemudian daripada Al-Qamah 368 daripada Al-Qamah. Okey, soal musafir. Dia tabi'in Al-Qamah tabi'in. Dia khusus sekejap Okey, Al-Qamah ni nama dia Al-Qamah bin Qais. Betul lah. Saya sebut ni tapi tak lupa. Al-Qamah bin Qais. Al-Qamah bin Qais. Kufi. Tempat tinggal di Kufah. Tapi dia jumpa Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya soalan. Al-Qamah bin Qais. Qala berkata Al-Qamah, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qala, dia berkata, qultu, aku cakap, ya ummal mu'minin, wahai ibu orang-orang beriman. Hei ibu orang beriman. Kaifa kana amalu Rasulullah SAW? Bagaimanakah dahulu amalan Rasulullah SAW? Bagaimana dahulu amalan Rasulullah SAW? Hal kana yakhusu syai'an minal ayyam? Adakah baginda dahulu mengkhususkan sesuatu daripada hari-hari yang datang?
Macam orang kita kan dikhususkan zikir sekian hari Rabu, zikir sekian hari sekian. Ada pun dia Nabi galakkan untuk hari tertentu macam selawat pada hari Jumaat. Tapi tak menjadi benda berkenaan kita panggil apa? Pengkhususan tadi ikut kepada bagi dia khususkan tu wahyu. Yang kita ni siapa? Bukan Nabi. Sebab kita berlapis-lapis sekalipun tingkat besar, mana kita ada berhak untuk datangkan sebarang syariat baru ke atas agama Islam. Baginda boleh tunjukkan sebab baginda SAW adalah wakil Allah Ta'ala, betul lah. Tapi kat sini Al-Qamah dia tanya, adakah dahulu Rasulullah SAW mengkhususkan mana-mana sesuatu daripada hari-hari? Ada tak? Okey. Qalat, berkata Aisyah, la, tidak. Ini jawapan daripada isteri Nabi SAW yang tengok hidup baginda luar dalam, pagi petang, datang pergi, baginda punya keadaan hidup seharian. Dia terang, dia kata tidak. Kana amaluhu dimatan. Maksudnya amalan baginda adalah dimah. Maksud dia berterusan, tak berhenti-henti. Dimatan, tanpa putuslah. Asal dimah ni digunakan bila hujan tu berterusan. Okay, tanpa guruh, tanpa petir, tanpa kilat. Yang mana kalau kadang-kadang begini kat belah ni lah, belah orang dekat Pantai Timur. Kadang-kadang pernah duduk buat program kat sana benda, bila duduk bulan 12 tu. Hujan panjang straight 3 hari tak berhenti. Tak berhenti. So dia bayangkan, Aisyah radhiyallahu anha beri bayangan bahawa bagaimana keadaan amalan Nabi berterusan. Dan Aisyah kata, wa ayyukum yastati'u makana Rasulullah SAW yastati'u. Dan siapakah di kalangan kalian berupaya apa yang dahulu Rasulullah SAW berupaya. Rasulullah berupaya, siapa yang berupaya keupayaan Rasulullah SAW? Dia tanya, mana ada? Mana ada orang mampu keupayaan Rasulullah SAW? Tapi namun begitu masih lagi orang buat amalan pelik-pelik, letak kewajipan tentu sebagainya tak ada di ajaran Nabi SAW. Ini benda-benda yang kita kena jaga, sangat bahaya. Dia berlaku lah macam ahli bid'ah suka khususkan. Hatta macam sekarang lah puasa Rejab. Rejab tak ada khususan Nabi SAW. Kalau orang tu kata puasa bulan haram, saya setuju puasa bulan haram. Dia puasa bulan haram bukan maksud dia puasa Rejab. Dia puasa bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram ada 4. Kadang-kadang orang tu akan buat pada musim ni. Musim apa? Musim ketika Rejab. Muharram kan dia tak buat pula. Kita tanya kenapa tak puasa Muharram? Dia diam. Kali tu dia bawa hadis tentang puasa bulan haram. Dan bahkan spesial pula. Kalau kita nanti baca kan, tentang hadis tentang solat paling afdal, solat malam kan. Kan ada datang berkenaan dengan Nabi sebut, wa afdalus siyam, puasa paling afdal ba'da Ramadan, sesudah bulan Ramadan, syahrullah al-Muharram, bulan Allah Muharram. Itu puasa paling afdal. If ever kita nak puasa sepenuh sebulan, kalau bukan Ramadan, actually puasa betul sebulan adalah pada bulan Muharram. Nabi sebut dalam Sahih Muslim. Tapi tak diamalkan sebab kita beramal dengan amalan tarikat, bukan dengan amalan Nabi SAW. Adakah dikira amalan baik jika mendengar rakaman bacaan Al-Quran semasa dalam berjam-jam dalam kenderaan setiap hari? Memang kita kata mendengar Quran lebih baik daripada mendengar yang lain. Cuma kadang kena jaga jugalah pasal orang kita kadang dia pasang Quran tapi dia tak berikan attention kepada lafaz-lafaz tersebut. Dia pasang macam apa? Macam benda tu macam apa ubat nyamuk. Pasang tinggal. Bukan macam tu. Dia patut ada attentif kepada apa benda surah nak dengar hari ni. Itu betul, bukan main pasang aja panjang. So kita kalau berbual, kalau kita pasang radio dalam pasang Quran kita tengah sembang isi kita, itu kurang adab dengan Quran. Kita bila dengar Quran kita kena diam. Kalau idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran, hendaklah kamu diam senyap. Kan? Mendengar baliknya dan diam. Moga kamu akan dirahmati. So bila pasang kita berjam tadi, soalan memang dengar saja ke ataupun ada lain. Kalau ada aktiviti lain tak boleh lah. Tak kena lah. Okay? Tak kena sebagai amalan. Okay. Baik. Okay, kemudian dia kata, okay. Wa an Anas bin Anas. Hadis atas ya. Wasitun ke-9. Atas wasitun wasatmiah. Hadis yang ke-9, 60 dan 300. 369. Okey. Wa an Anas bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Dakhala Rasulullah sallam
Rasulullah SAW al-masjidah. Telah masuk Rasulullah SAW ke dalam masjid. Dia kata wahablun mamdurun baina sariyatain. Dalam keadaan ada satu tali direntangkan di antara dua tiang. Mana dalam tiang masjid itu ada sekawasan tali merentang. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Ma hadza? Apa ni? Apa ni?" Faqalu, maka berkata, "Li Zainab." Ini untuk Zainab. Tali ini dibentang untuk Zainab. Zainab yang dimaksudkan adalah Zainab binti Jahsh. Ya, binti Jahsh. Isteri Nabi lah. Isteri Nabi SAW. Dia di antara yang kuat, banyak bersedekah, kuat ibadat. Zainab isteri Nabi SAW. Zainab binti Jahsh. Dia kata, faqalu li Zainab. Ya, tali ini untuk Zainab. Tusalli, untuk dia solat. Dia solat. Fa'idha kasilat, bila dia rasa letih, rasa malas, ataupun fatarat atau rasa letih, amsakat bi, dia berpegang, berpaut dengan tali tersebut. Dia yang solat, kalau dia rasa ngantuk ke letih, dia pegang tali tu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Hulluh." Rungkaikan ia, tanggalkan ia. Yang Nabi sebut, "Liusalli ahadukum." Hendak solat seorang kamu, nasyatahu, sepanjang kecergasannya, sedari upaya yang dia boleh sahaja. Ketika dia tengah cergas saja. Fa'idha kasila, bila dia jadi rasa letih, penat atau malas, malas atau penat, ada, dia duduklah. Wafi riwayat dan satu riwayat lain, dia kata duduklah, hendaklah dia duduk. Hendaklah dia duduk. Mana pegang paut sebab tak nak teruskan solat. Itu tak ada. Kalau rasa tu duduklah. Rasa letih, duduk. Tak perlu kita sibukkan nak pahala tinggi. Pahala tinggi kalau berdiri, memang betul. Orang berdiri, kan? Orang duduk, separuh orang berdiri pahala dia. Orang yang baring, separuh orang duduk pahala dia. So, jadi kalau tanpa sebarang sebab lagi bagi solat sunat. Solat sunat boleh dibuat oleh siapa saja. Tapi, dalam masa sama kita kata apa? Yalah, bentuk terbaik dia berdirilah. Tapi kat sini bila Zainab binti Jahsh, dia rasa letih, dia pegang tali tu. Jadi tali tu menjadi tempat penyokong badan dia bagi untuk terus solat sepanjang malam. Ini masalah yang tak dibenarkan oleh Nabi SAW. Nabi tanggalkan. Nabi suruh tanggalkan. Okay. Kemudian, Wan Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Haula'a binta Tuwaitin. Haula binti Tuwait. Nama dua orang, nama Arab. Susah pening kepala kan. Haula binti Tuwait. Marat biha, melintas dengan pada Aisyah. Melintas pada Aisyah. Wa indaha, dan ketika tu di sisi Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ada sebelah Aisyah. Faqalat, maka berkatalah Aisyah, hadil haula'u bintu Tuwaitin. Inilah Haula bintu Tuwait. Wa za'amu, dan mereka dakwa, annaha la tanamul laila. Dia tak tidur malam. Solat ibadat tak tidur malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kau dengar macam tu kan ibadat bagus, Nabi tak suka. Nabi kata apa? La tanamul laila. Dia tak tidur malam. Nabi, nah itu bunyi tak puas hati, tak setuju. Apa? Macam tu. Dia tak tidur malam, Nabi kata. Khudhu minal amali ma tutiqun. Nabi kata, ambillah daripada amalan apa yang kalian terupaya, terdaya. Fa wallahi, maka demi Allah, la yas'amullahu hatta tas'amu. Takkan rasa jemu. Rasa jemu Allah Ta'ala, kalian sendiri yang akan jemu. Kalian akan jemu, Allah tak akan jemu. Kata Nabi SAW. Sebab tu, macam kita kata lah, ambil amalan kita upaya. Jangan ambil over. Kerana kita over sangat, akhirnya kita tak buat langsung. Dah macam orang, kita lah pergi, umrah Ramadan. Dapat tu dia all out. Pagi bangun, malam bangun. Padahal kita kata Nabi suruh ambil separuh-separuh. Nabi suruh tidur. Kalau kita kata lepas isyak, kita bangun akhir malam. Kita tidur siap-siap. Supaya kita bangun akhir malam tu, kita cergas. Kita cergas. Lepas tu tak ada timur tajuk. Kalau orang kata, tapi kita tak usah, kita buat macam malam, siang kita tidur. Itu bertentangan dengan fitrah yang Allah Ta'ala jadikan. Bahkan Nabi pun tak dengan para sahabat ketika musim Ramadan, siang tidur, malam menjaga. Tak ada pun, Nabi tak pernah buat macam tu. Tak pernah ajar para sahabat macam tu. Dengan sebab itu salah bila orang tersebut, seorang tu dia jadikan idea kepala dia tentang satu benda itu sebagai benda betul. Baik. Benda situ, kita tengok soalan. Soalan banyak pelik-pelik orang ni. Okay, tadi ada yang tadi soalan. Dia tanya berkenaan dengan tajuk
dia kata ustaz komen sikit ustaz, student yang condemn YT macam mana dia boleh follow kelas sejarah pemikiran Ustaz Sulaiman, kelas tu bincang agenda Yahudi. Masalah perbincangan yang dibawa oleh Dr. Sulaiman Nurdin hafizahullah adalah berkaitan mengetahui perancangan-perancangan yang dibawa oleh Yahudi tanpa mengatakan ulama-ulama yang tak sedar sebagai pengikut Yahudi, pengikut Dajjal. Dia cuma bagi tahu je macam mana perancangan dibuat, macam mana yang dibuat. Memang dia akan buat. Tapi kerja kita bukan sibuk dengan benda tu. Kita sibuk dengan benda berkenaan. Kerja kita adalah ikut ulama-ulama Islam ajar kita. Jadi yang kita ada masalah zaman sekarang teori konspirasi punya kumpulan. Mereka tak nak belajar yang betul, tapi mereka sibuk dengan teori konspirasi. Kemudian kata siapa yang tak faham macam diorang faham sebagai orang-orang yang tertipu dengan agenda Freemason lah, Yahudi sebagainya. Saya pagi tadi dapat 50 muka surat punya PowerPoint presentation geng-geng teori konspirasi. Diorang dah buat perancangan. Bukan perancangan lah, maksud dia diorang ada iman bahawa 2023 Dajjal keluar, 2026 akan turun Isa alaihissalam. Nah, ini diorang dah sebarkan. Diorang ada macam dulu diorang letakkan macam apa Rahman kan, sejarah Malaysia kan. Rahman, itu dah nama-nama apa nama dia? Nama Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri Malaysia dia berkata kalimah Rahman. Rahman. Teguh Rahman, lepas tu Abdul Razak. Tak tahu. Dia suka hati dia je. Tapi dia orang pergi letaklah. Dia dah zahirkan lah. Iman mereka adalah mereka percaya dengan telik-telik ni. Telik menilik dia panggil. Penilikan yang dalam Islam adalah haram. Kan? Kita takkan bina akidah kita, takkan buat akidah kita berdasar kepada telik menilik. Angka-angka. Dia ambil ayat sekian, surah sekian, nombor sekian. Dia campur tolak bahagi, tiba-tiba keluar satu formula. Kemudian tiba-tiba jadi kiraan. Bahawa inilah tarikh akan jadi sekian. Tarikh jadi sekian. Ini masalah yang timbul. Tapi kita kata sepanjang Dr. Sulaiman Nurdin hafizahullah mengajar di Yayasan Taklim, tak pernah pun diajar untuk pelajar dia yang belajar supaya jadi beriman dengan teori konspirasi sampai mengatakan siapa yang tak ikut orang sebagai orang yang tertipu dengan Dajjal. Tak ada. Ya? Baik. Okey, dah kot. Ada soalan lain? Tak ada? Okey, tak ada tak apa. Kita berhenti sini. Sebab bawah tu masih lagi sambungan lah. Yang bawah tu ada sambungan kepada tajuk tadi. Itu berkenaan dengan masalah solat malam. Betul kan? Paksa diri untuk buat ibadat melebihi dari keupayaan yang ada. Yang Nabi tak benarkan. Pada kita nak beramal, ambil benda kita upaya. Bukan kita buat benda berat-berat, last kita tinggalkan langsung, tak buat langsung. Okay, baik. Okay, Allahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.